Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Selagi menerusi inklusif, saya Wan Syahrina dan anda sedang menonton TV1. Sedang hangat dibincangkan ialah isu-isu berkaitan dengan haji. Sementara lagi tahun ini, tahun 2022 merupakan tahun yang paling memberi sinar harapan untuk umat Islam kembali mengerjakan ibadah haji seperti mana ke zaman sebelum kita mengenali COVID-19 lebih dahulu. Dan kita ingin bercakap tentang ini bersama-sama dengan Berhormat Datuk Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Apa khabar, Puan? Ya, saya baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, kerana bersama-sama kami hari ini. Terima kasih. Baik, mungkin pertama sekali kita ingin menyentuh tentang pengumuman oleh Kerajaan Arab Saudi berkenaan dengan 1 juta jemaah haji sahaja yang dibenarkan dari dalam dan luar negara itu untuk melakukan ibadah haji tahun ini. Jadi, bagaimana agaknya perancangan Malaysia, perancangan kerajaan untuk pembahagian kuota jemaah kita kalau mengambil kira mungkin jemaah yang tertangguh, jemaah yang telah menunggu lama dan syarat-syarat yang dikenakan oleh Arab Saudi, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Puan Syahrina dan terima kasih kepada semua penonton yang begitu setia untuk mengikuti program ini dan mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan soal bahagian hal ehwal agama. Pertamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada Kerajaan Saudi yang telah pun mengumumkan untuk memberikan pada tahun ini jamaah luar datang untuk mengerjakan jamaah haji. Kerana berbeza pada tahun lepas, dia hanya khususkan untuk rakyat tempatan saja. Artinya sudah 2 tahun rakyat di Malaysia ni yang tidak dapat untuk menunaikan haji daripada tahun 2020, 2021. Dan kalau kita lihatnya segi data yang ada kepada tabung haji seramai 63,000 dalam masa 2 tahun tersebut. Oleh itu pemilihan kita pada kali ini juga kita mengambil kira mungkin kita akan utamakan yang tahun 2020 dahulu kemudian diikuti pada tahun 2021. Di mana yang dulu didahulukan yang kemudian tu dikemudiankan. Baik, Datuk sendiri baru saja pulang dari Arab Saudi untuk lawatan kerja. Kalau boleh kita tahu mungkin intipati perbincangan Datuk di sana terutamanya berkenaan dengan persiapan haji untuk jemaah Malaysia. Alhamdulillah, saya telah menghadiri satu pertemuan dengan Menteri Dr. Muhammad Taufik, iaitu Menteri Haji yang baru. Dahulunya dia merupakan seorang Menteri Kesihatan. Dia ini bukan seorang doktor. Saya bertanya dengan dia, adakah dia background doktor? Tidak. Dia background IT. Tapi dia mempunyai intelijen yang tinggi. Maka dia anggap sebagai satu jawatan yang kanan lah kalau Kementerian Haji ini. Dan dalam perbincangan tersebut, beliau pun masih lagi tidak boleh menentukan berapa kota yang akan diberikan kepada seluruh negara sebenarnya. Kerana memandangkan beberapa perkara soal logistik dan sebagainya perlu diambil kira oleh kerajaan Saudi. Namun begitu, beliau telah memberi pengharapan bahawa tahun ini insya-Allah akan adanya ibadah haji dibuka kepada orang luar dan ini telah pun terbukti. Dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga kita meminta supaya kawan-kawannya kekalkan untuk kota kepada rakyat Malaysia dan kita harapkan itulah harapan daripada kita, daripada pihak Malaysia dan juga pihak tabung haji seperti dia. Dalam persidangan tersebut adanya pameran-pameran yang ditunjukkan serta bagaimana gerak kerja yang dilakukan termasuklah dari segi bagaimana perjalanan di Arafah, di Mina dan bagaimana logistik yang terdapat di Mekah dan juga di Madinah. Itu pameran-pameran ditunjuk bagaimana gerak kerja yang mereka lakukan sebenarnya. Alhamdulillah agak tersusun dan baik. Baik, Datuk, beritahu kami kerana sebelum ini jemaah haji Malaysia ini seringkali dianggap sebagai jemaah yang paling berdisiplin baik dari pengelolaan haji kita sendiri dan juga tata susila jemaah kita. Adakah ini masih lagi begitu keadaannya di Arab Saudi, Datuk? Alhamdulillah, dalam muktamar atau persidangan tersebut itu dipuji dengan secara disebut dengan jelas bagaimana soal khususnya dalam soal tabung haji. Dan dalam pertemuan-pertemuan pun sama juga dia memuji bagaimana jamaah haji yang begitu disiplin. Mungkin ini ialah ada kaitan dengan apa yang kita lakukan kerana jamaah kita ni satunya ialah jamaah yang ada kursus-kursus yang kita buat secara teratur dan oleh pembimbing-pembimbing yang begitu mahir dari kalangan mutawif yang begitu mahir.
dan begitu juga ada adab dan akhlak yang ditunjukkan oleh rakyat atau jamaah kita pun juga baik. Yang ketiganya, mereka pergi ke sana pun dengan persiapan ilmu dan mental serta fizikal mereka yang agak baik. Mungkin inilah yang menjadikan kita ada mumayizat ataupun keistimewaan berbanding dengan orang lain, sehingga akan menjadi tumpuan daripada kerajaan Saudi sendiri pun. Okey, dikatakan kos barangan, kos perkhidmatan meningkat dengan pembukaan semula ini, dengan permulaan fasa endemik dan sebagainya. Jadi kos haji merupakan antara perkara yang menjadi perbualan hangat waktu ini. Datuk, adakah mungkin boleh kita fahami, bagaimana mungkin boleh kita fahami signifikannya asas peningkatan ini, dan adakah ia memang perlu sekarang ini? Sebenarnya dia ada kaitan dengan soal satunya ialah hal berkenaan dengan kenaikan inflasi yang agak tinggi juga di Saudi. Yang keduanya, dalam soal kita berurusan juga kita menggunakan wang asing, pertukaran antara wang kita sendiri. Dan yang ketiganya, kerajaan Saudi juga telah mengenakan VAT, kalau kita GST, Value Added Tax, yang daripada 5% naik kepada 15%. Dan yang seterusnya pula mengenakan tentang 5%, iaitu cukai hotel. Dikenakan 5%, ni dekat 20%. Itu saja dari segi kos yang terpaksa kita lihat. Maka dengan sebab itu, apa yang kita tengok, kos yang sebenarnya, maksud kos sebenarnya, kos itulah yang dibiayai oleh tabung haji. RM25,540 untuk tahun 2022. Kalau tahun 2019 dahulu, sebanyak 22,900. Setiap tahun naik. Aku kenaikkan setiap tahun. Ini yang berlaku, dan setakat ini kita masih lagi untuk memberikan bantuan. Bantuan haji itu kita berikan lagi kepada jamaah haji. Ya, itu janji Datuk dan janji itu kerajaan. masih ada, insya-Allah. Baik, kalau kita bercakap tentang itu, kerana orang juga sebenarnya mungkin ingin tahu, apabila mereka membayar kepada tabung haji, mereka menyimpan di tabung haji, apa yang sebenarnya mereka bayar dengan amount yang mereka peruntukkan itu? Mereka bayar tu sebenarnya, kalau ikutnya memang tak berapa nak cukup lah. Kita, kalau kita katakan mereka pergi haji, mereka bayar 9,980. Itu bayaran hak yang dahulu sebelumnya tadi. Sedangkan kos sebenarnya ialah 22,900. Kalau kita tengok daripada tahun 2019. Artinya 56% ialah bantuan daripada pihak tamu haji. Dan daripada wang yang kita bayar itu, kos yang kita bayarinya, yang kita bayar, dan wang itu digunakan terutamanya dari segi penginapan, dari segi penerbangan, dari segi makan minum, kursus, mutawif, kesihatan. Itulah wang kos benar yang kita bayar untuk setiap jamaah. Sedangkan untuk setiap ahli jamaah hanyalah membayarnya sebanyak RM9,980 sahaja. Jadi kalau mudah nak ceritanya, kalau wang RM100, RM44 jamaah bayar, RM56 lagi dibantu oleh tabung haji. Kita juga berdepan dengan kenaikan, Datuk, untuk kos-kos yang kita tanggung di sebelah kita ini? Ya, termasuklah. Kita terpaksa menanggung di sini pun. Kita tahu di sini kos transport, sewa menyewa di sini pun terpaksa ditanggung kerana kos seperti mana yang kita alami, negara kita juga berlaku inflasi sebagainya. Dan kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berkenaan dengan bayaran haji tahun ini? InsyaAllah masa terdekat kita akan buat satu keputusan setelah kita tengok kota yang kita dapat, dan kita akan buat keputusan pada kali ini, keputusan yang agak win-win lah. Win untuk tabung haji, juga win untuk jamaah haji itu sendiri. Saya kira ini juga merupakan cabaran bukan sahaja kepada tabung haji, secara peribadinya kepada Datuk sebagai menteri yang menguruskan dan sampai pula ke fasa endemik di mana semuanya dibuka semula tetapi dengan cabaran-cabaran yang berbeza. Mungkin boleh Datuk ceritakan tentang ini? Ya, memang sudah tentulah. Dia akan menjadikan satu berita yang hangat setakat hari ini. Setiap hari itulah wartawan tanya saya apabila setiap kali bertemu dengan mereka sebagainya. Itulah yang disoalkan oleh mereka
termasuklah dari segi netizen sendiri pun bertanya berkenaan adakah kenaikan haji berlaku atau tidak, mendadak atau tidak. Itu yang berlaku, kemudian viral pula di Indonesia lain, di Malaysia lain. Itu sebenarnya satu benda laporan yang tidak betul yang dilaporkan itu kan. Sebab itu saya katakan tadi sudah tentu menjadi cabaran kepada saya. Tapi kalau kita takut untuk menghadapi cabaran, tak perlu jadi pemimpin. Okey. Baik, bercakap tentang aktiviti ibadah fasa endemik ini, dan Datuk sendiri pun sudah ke Arab Saudi. Mungkin perubahan secara terperinci yang boleh Datuk kongsikan dengan kita yang dijangka berkait rapat dengan SOP dan sebagainya kali ini. Okey, satunya perubahan yang ada ialah di segi perubahan yang kita tengok terpaksa dari segi kena cucuknya vaksin di situ kan. Yang kedua ialah kita perlu buat PCR 72 jam. Yang ketiganya ialah 65 tahun saja umur yang boleh pergi. Itu kadang-kadang saya tengok dapat rakyat itu luar bidang kuasa kita. Pasal kita nak datang ni ialah tempat orang yang mana peraturan tu dikenakan untuk seluruh dunia, dan mereka juga mengambil perkiraan di segi sudut kesihatan dan sebagainya. Mungkin begitu. Okey. Di bahagian kita sebelum mereka ke sana, ada juga sebarang perubahan ataupun perbezaan kali ini untuk persiapan ke Tanah Suci? Ya, kita mengambil kira tentang satunya ialah perubahan yang kita dapat, peraturan yang ada di sana. Juga akan kita kuat kuasa utama dari segi cukupkan vaksin yang dikenakan itu perlu dikenakan juga kepada rakyat kita di Malaysia. Dan juga kita harapkan persiapan-persiapan di segi nak pergi sana sudah tentulah dari segi ilmunya, dari segi persiapan kursusnya. Saya dulu pengalaman saya pertama kali saya pergi tahun 2000. Saya tak pergi Mekah. Walaupun saya mengajar, saya ustaz, saya pensyarah, saya mengajar bab haji, tapi saya tak nak pergi Mekah dulu. Kita duit tak ada. Itulah pertama kali tahun 2000 saya pergi ke Mekah. First time. Walaupun saya ustaz, saya pergi kursus. Kerana kita nak tahu juga pasal itu berbeza teori dengan praktikal. Sebab itu kita harapkan orang yang pergi ke Mekah ni supaya mereka juga nak dapat belajar dan buat persiapan. Dan kita harapkan juga yang seterusnya ialah mereka jaga kesihatan yang baik, kerana ibadah haji ni ibadah fizikal sebenarnya. Yang baca-baca tu sunatnya. Kita baca buka buku tu sunatnya. Sebenarnya fizikal, kita tawaf, kita sa'i kan. Itu lebih pada soal fizikal. Sebab tu kita harapkan kesihatan kita yang baik, dan juga kita juga mesti buat persiapan di sini tentang perubahan cuaca, tentang kita juga akan menghadapi tentang berbagai-bagai kelompok manusia di sana dengan fizikal yang besar yang berbeza dengan kita. Itu benda-benda yang perlu ada kepada jamaah kita. Adakah kita menetapkan sebarang SOP kita sendiri yang perlu diikuti, seperti contohnya mungkin pemilihan penginapan kita kali ini, petugas-petugas kita yang bagaimana yang akan dihantar, jemaah kita apa yang mereka boleh buat dan tidak boleh buat semasa di sana yang kali ini? Kita tekankan di segi SOP, perlu tekankan walaupun di sana di dalam masjid saja yang perlu pakai untuk mask, di luar tak perlu, tapi kita harapkan ahli jemaah kita jaga. Kerana persentage orang yang pakai mask ni adalah lebih kurang sikit dari segi untuk dihinggap dengan virus COVID ni. Yang keduanya kita mengharapkan soal pergaulan-pergaulan di kalangan mereka tu kena jaga, penjarakan kena jaga, dan yang ketiganya ialah mereka mesti menjaga kesihatan, kebersihan diri itu mereka itu menjaga, termasuklah waktu mereka berada di dalam hotel sebagainya. Yang paling menariknya kita ada di sana pasukan rescue kita, petugas-petugas tabung haji yang memang mereka tu di kuarantin. Masuk kuarantin tu mereka itu standby. Kalau in case berlaku satu emergency ada di kalangan petugas yang kena COVID sebagainya, mereka ni akan pergi. Mereka ni tak peduli dengan orang. Kita akan kuarantin setempat. Yang khas mereka datang itu ialah untuk standby sebagai petugas untuk nak cover. Itu di antara benda yang kita lakukan untuk kita menghadapi suasana pandemik macam ni. Ya. Baik, yang terakhir, isu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan haji ini sesuatu yang sangat sensitif dalam kalangan umat Islam di Malaysia juga begitu. Jadi apabila ia mungkin mendatangkan risiko kepada penularan wabak, dan kalau berlakunya perkara-perkara seperti Datuk sebutkan tadi, walaupun ia telah difikirkan, tapi kalau balik ada kluster daripada jemaah haji kita sebagai contoh, ini perlu difahami betul-betul oleh masyarakat yang menerima dan jemaah-jemaah haji, bahkan jemaah kita yang pergi sendiri. Kalau mungkin boleh Datuk terangkan sedikit kepada kita tentang itu. Tapi alhamdulillah saya tengok berbeza apabila jamaah umrah yang pergi sebelum daripada
lengkapnya vaksin ni, dulu apabila tengok 50 jamaah yang pergi, 40 balik positif. Sekarang ni alhamdulillah. Adalah seorang dua mungkin, tapi agak sikit saja. Itu pun gejala yang agak stage 1, stage 2 saja. Ini mungkin Allah Subhanahu Wa Taala izinkan melalui perubatan ikhtiar yang kita lakukan. Dengan sebab tu kita ada bercakap tentang soal vaksin-vaksin ni, perubatan ni, kesihatan ni data dan fakta, bukan auta. Bukan mitos. Orang cakap ini merupakan ini agenda Yahudi, agenda Israel. Israel paling banyak akan ambil vaksin. Macam mana pula kita kata ini agenda orang kan? Sedangkan sakat hari ini, saya tak kata satu-satunya. Kenapa? Kerana dalam Islam ni kita kata faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha dulu, kemudian kita berdoa kepada Allah Taala, bertawakal kepada Allah Taala. Termasuklah dalam apabila kita balik daripada Mekah nanti pun kita jaga sebaik mungkin kita jaga. Kalau nak kena juga boleh buat. Kita pasal virus ni kita tak nampak kan. Dia sudah menjadi kita sekarang terpaksa hidup dalam suasana seperti begitu. Sebab tu kita harapkan semua jamaah ni dapat menjaga kesihatan yang baik apabila balik nanti mungkin ada untuk test sebagainya. Biar untuk kita duduk di rumah nanti dalam keadaan kita tak bergaul dengan orang lagi supaya tengok okey semua, insya-Allah baru kita bertemu dengan orang ramai. Itu cara-cara yang boleh kita displaykan diri kita. Okey, baik. Saya kira kita akan bercakap tentang banyak lagi isu-isu berkaitan seperti contohnya seperti yang Datuk sebutkan tadi tentang kos, tentang bayaran, tentang subsidi haji. Pada edisi yang berikutnya kita akan berakhir di sini terlebih dahulu dan kembali semula untuk inklusif. Pastikan janji temu anda di TV1. Saya Wan Syahrina. Jumpa lagi.